أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع وإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعا إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan siang dan malam itu di antara bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan siang dan malam untuk kita mengambil manfaat, malamnya untuk beristirahat, siangnya untuk mencarikan keperluan dan kecukupan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan untuk mencari dalil bukti daripada kehidupan kita ini akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kejadian-kejadian yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kepada kita COVID-19, dan mudah-mudahan ianya semakin berakhir dan kembali pulih. Dalam masa yang sama kita juga dapat mengambil hikmah dan ibrah daripada apa yang telah berlaku. Jadi alhamdulillah, hari ini kita akan sambung lagi pengajian kitab Khuluquna, akhlak kami, yang terbahagi di dalamnya tiga kategori. Yang pertama, akhlak kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita yang kedua, akhlak kita bersama dengan hamba-hamba Allah. Dan yang ketiga, akhlak kita terhadap diri kita. Jadi masih lagi kita bersama akhlak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan yang pertamanya, merasakan muraqabah, pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala setiap detik dan masa kita. Dan yang kedua sudah kita perbahaskan juga, akhlak kita dengan Allah perlu mempunyai perhubungan dengan Al-Quran yang agung berserta dengan tadabbur, tartil dalam membacanya. Yang ketiga juga sudah kita memperbahaskan tentang berusaha untuk menghadirkan hati kita khusyuk di dalam solat. Hari ini kita masuk pada akhlak kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala pada nombor yang keempat, nombor yang keempat. Berkatanya musannif Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz di dalam kitab Akhlaq Khuluquna, kita rasa diri. Yang keempat adalah kita rasa diri kita kerdil di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bangun pada tengah malam dan dalam kegelapannya kita beristighfar kepadanya dan berasa gembira untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disebutkan tadi duduk di dalam nombor yang keempat, akhlak kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulang sekali lagi, akhlak kita bersama dengan Allah, nombor 4. Kita merasakan diri kita kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, segala yang terzahir daripada nikmat yang ada di dalam kehidupan kita, ada dalam diri kita, ada di dalam genggaman kita, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada dengan kamu itu dengan kamu itu akan sesuatu nikmat, melainkan nikmat itu semua
datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesihatan, nikmat tubuh badan, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat kenderaan, nikmat rumah, nikmat segala-gala nikmat. Itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita memiliki dunia dan seisinya dunia, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah kecil. Kerana jika dibandingkan dunia ni dengan akhirat, jika dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan dunia ni, ini hanyalah umpama setitis air, titisan air yang dicelupkan di dalam lautan yang melekat di atas jarum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada akhir surah Al-Kahfi, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalaulah qul law kana al-bahru midadan, kalaulah lautan semua ini dijadikan dakwat untuk menulis, dijadikan pena untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala, sangatlah sedikit dan habis dakwat itu, tetapi ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis. Jadi ilmu yang Allah Taala berikan kepada kita, ada yang menjadi doktor, ada yang menjadi jurutera, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi ada yang menjadi pilot dan sebagainya. Itu adalah pembahagian daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala berikan kepada kita. Dan dengan itu sebenarnya untuk menzahirkan, supaya kita melihat bahawasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mempunyai ilmu, sedikit sangat ilmu yang Allah Taala berikan kepada kita. Dan daripada apa yang Allah Taala berikan kepada kita adalah untuk menzahirkan tanda ataupun sifat keilmuan Allah Subhanahu wa taala yang maha mempunyai ilmu, yang mengetahui segala ilmu yang diketahui oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerana bahawasanya segala nikmatnya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Merasa kerdil, yakni merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda munkasirati qalbi min ajli, aku bersama dengan golongan yang memecahkan hatinya, yakni merasa kehinaan hatinya itu, aku bersama dengan mereka. Yang mana mereka memecahkan hati itu kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bersama dengan mereka. Menunjukkan bahawasanya semakin merendah diri seorang itu, merasa kehinaan dirinya di hadapan Allah, semakin hampir dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan diri mereka kerana Allah, yakni merasakan kehinaan diri mereka di hadapan Allah, rafa'ahu Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatkan darajat mereka, akan menaikkan, meninggikan darajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa kerdil kita di hadapan Allah. Apabila kita merasa kerdil di hadapan Allah, maka kita akan merasa kerdil juga di hadapan manusia, kerana kita mengetahui bahawasanya manusia itu adalah makhluk Allah, adalah hamba Allah, bukannya milik kita. Dan diri kita sendiri, apa yang ada dengan kita semuanya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada sesuatu nikmat melainkan semuanya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang perlu kita banggakan dengan apa yang ada pada diri kita. Jadi kedirnya kita di hadapan Allah, sangat kerdilnya kita di hadapan Allah, yang mana kita mendapat sesuatu hasil daripada keizinan Allah, hasil daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga orang berakhlak dengan Allah, dan kita juga bangun pada tengah malam dan dalam kegelapannya kita beristighfar,
kepadanya Allah. Ini adab kita, akhlak kita dengan Allah. Perlu ada waktu untuk bangun malam, disebutkan dalam kitab Tanbihul Mughtarin. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Daud. Apa katanya Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Daud, "Ya Daud, wahai Nabi Allah Daud, kadzaba man idda'a mahabbati." Berdustalah mereka yang mengaku sayang kepada aku, katanya Allah. Fa idza jannahul lail, apabila datang akan ia pada waktu malam, nama anni, dia tidur daripada mengingati aku. Ini orang yang dusta, katanya Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana pada waktu malam itu waktu yang paling baik untuk kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam kelebihannya sangat besar. Man arada as-safa, katanya Al-Habib Abdullah Al-Idrus, man arada as-safa ar-rabbani fa'alaihi bil inkisari wal iftiqari fi jawfil lail. Barang siapa yang ingin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hatinya, maka perlulah ia memecahkan jiwanya, merasakan kehinaan jiwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kefakiran dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam. Ini kelebihan orang yang bangun malam. Pada waktu malam itu tersimpan rahsia-rahsia, rahsia-rahsia yang ingin yang seorang itu jika ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahsia-rahsia kerohanian, kemakrifatan kepada Allah, maka memperbanyakkan bangun malam. Katanya Syekh Ismail Ibn Ibrahim Al-Jabrati rahimahullah, beliau mengatakan jam'ul khairu kulluhu fil lail, terhimpun segala kebaikan itu pada waktu malam. Wa ma uqidat li waliyyin wilayatun illa bil lail, tidak dilantik seorang wali itu, seorang wali yakni orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan pada waktu malam. Sekurang-kurangnya kita bangun waktu malam 2 rakaat, solat pada waktu malam. Orang yang solat pada waktu malam ini akan memberikan cahaya kepada dirinya di akhirat nanti, berikan cahaya kepada dirinya di dalam kubur. Doa pada waktu malam juga sangat tepat seperti panah yang kena pada busurnya, yakni doa yang sangat mustajab pada waktu malam. Maka adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, paling kurang 2 rakaat kita bangun pada waktu malam. Buat apa untuk bangun malam? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Imran ayat ke-15, ayat ke-15 surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina lin-nas hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan diperhiasi kehidupan ini, diperhiasi hamba-hamba Allah ini dengan syahwat kepada perempuan, kepada harta, kepada binatang tunggangan, kepada kebun-kebun, kepada tanaman-tanaman, yang mana ia itu semua boleh menjadi baik, dan itu semua adalah perhiasan dunia semata-mata, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad untuk memberitahukan kepada kita, Kul unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, katakanlah wahai Nabi Allah Muhammad, unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, adakah ingin aku ceritakan sesuatu yang lebih lagi daripada perhiasan yang aku ceritakan pada ayat 14 tentang perhiasan-perhiasan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Ada sesuatu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, disediakan baginya
syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mana itu Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang-orang yang bertakwa, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan ciri-ciri orang yang diberikan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Siapa ciri-ciri golongan yang mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban benar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Salah satu daripada ciri-ciri ahli syurga, ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri mereka yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mustaghfirina bil ashar, yang beristighfar pada waktu malam, yang beristighfar ketika bangun malam, ya, beristighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taba liman wajada fi sahifatihi bi kathratil istighfar. Beruntunglah mereka yang ketika mana mendapat sahifah, lembaran catatan amalan mereka di akhirat nanti, yang mana di dalamnya banyak terisi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bangun malam, apa yang perlu kita buat? Memperbanyakkan istighfar dan merasakan kerendahan, kekurangan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama, ini namanya Al-Hasanul Basri. Al-Hasanul Basri pada zaman beliau dipanggil dengan Taqiyuddin. Ada seorang datang berjumpa dengan Al-Hasanul Basri, mengadukan kepada Hasan Basri. Dia kata, ya Taqiyuddin, inna as-sama' lam tumtir. Wahai orang yang bertakwa dalam agama Allah, dalam agama, yakni Hasan Al-Basri, bahawasanya langit tidak menurunkan hujan. Maka Hasan Al-Basri memberikan jawapan kepadanya, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi lelaki yang lainnya mengadu kepada Hasan Al-Basri, mengatakan mengadu ashkul faqra, mengadukan tentang kefakiran yang berlaku pada dirinya. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma ja'ahu thalis, kemudian datang lelaki yang ketiga mengadu kepada Hasan Al-Basri. Maka Hasan Al-Basri mengadu kepada Hasan Al-Basri, mengatakan, imraati aqirun la talid, bahawasanya isteriku ini mandul, tidak beranak. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma ja'ahu ba'da dhalika man qala lahu ajzabatil ardu falam tambut, bahawasanya tanah sudah kering, tanah sudah kering, tidak menimbulkan ataupun menumbuhkan tanaman. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepada orang tersebut, istaghfirillah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ja'ahu ba'da dhalik, kemudian selepas daripada itu datang lagi orang bertanya kepada Hasan Al-Basri bahawasanya jaffal ma'u fil ardh, tak ada air tak keluar, maknanya sungai-sungai kering. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala al-jalisu lil Hasan Al-Basri, kemudian berkatalah orang yang duduk bersama dengan Hasan Al-Basri, yang selalu duduk dengan Hasan Al-Basri, mengatakan, ajibna laka ya Hasan, kami takjub dengan kamu wahai Hasan, yakni Hasan Al-Basri. Aw kullama jaa syakin, tatkala datang orang yang mengadu kepadamu, qulta lahu istaghfirillah, maka engkau akan katakan kepada mereka, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala lahumul Hasan, maka Al-Hasan Al-Basri berkatakan kepada mereka, awama qara'tu qawluhu ta'ala, adakah tidak kamu membaca Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda di dalam surah An-Nuh, surah Nuh ayat 10 sehingga ayat 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, istighfarlah
kepada Tuhan kamu, kerana Tuhan kamu itu sifatnya Maha Pengampun. Natijah daripada istighfar tersebut, maka Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat selepasnya, orang yang banyak istighfar, maka dengan sebab istighfar itu yursilis samaa alaikum midrara, akan diturunkan kepada kamu hujan yang mencurah-curah, wa yumdidukum bi amwalin, dan akan dihamparkan kepada kamu harta dengan sebab memperbanyakkan istighfar, wa banin, akan diberikan kepada kamu anak-anak, katanya Allah, wa yaj'al lakum jannatin, maka dengan istighfar Allah Ta'ala akan jadikan bagi kamu kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan dengan istighfar yang banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan sungai-sungai kepada kamu. Maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita beristighfar kerana tertegahnya rahmat Allah, kerana dosa-dosa yang kita lakukan. Katanya Sayyidatina Aisyah, daripada riwayat Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW mengatakan, idza adnaba 'abdan wa lam yakun syai'in yukaffiruha ibtalahu Allahu bil huzni. Apabila seorang hamba itu melakukan dosa, maka tidak ada sesuatu yang mengkafarahkan, menebus dosa yang telah dilakukan itu, nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ataupun akan memusibahkan lagi kepada dirinya dengan kesedihan, dengan kesedihan. Jadi istighfar sangat penting. Dalam setiap hari perlu kita beristighfar sekurang-kurangnya 100 istighfar. Rabi' Ibn Haytham, Rabi' Al-Haytham, seorang tabi'in yang lahir pada 63 Hijrah. Beliau ni adalah seorang tabi'in. Katanya Ibnu Mas'ud ni adalah sahabat Nabi SAW. Katanya Ibnu Mas'ud ketika nampak Rabi' Al-Haytham ni, beliau mengatakan, khabarkan berita gembira kepada mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan kepada Rabi' Al-Haytham ini. Kemudian beliau mengatakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rabi' Al-Haytham ini, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mencintainya. Disebutkan dalam Syarhul Ainiyah, mengatakan bahawasanya kalau ingin melihat khusyuknya Rasulullah, maka lihatlah khusyuknya Ibnu Mas'ud. Dan kalau ingin kalau ingin melihat bagaimana khusyuknya Rabi' Al-Haytham, maka lihatlah Ibnu Mas'ud. Mereka itu saling mewarisi sifat kebaikan yang ada pada diri mereka. Jadi Rabi' Al-Haytham ini, beliau mengatakan, bertanya kepada para sahabat, teman-temannya, adakah kamu mengetahui penyakit, ubat penyakit dan kesembuhannya? Beliau bertanya kepada kawan-kawannya. Maka beliau mengatakan, ketahuilah bahawasanya penyakit adalah dosa-dosamu, dan ubatnya adalah istighfar, dan kesembuhannya adalah meninggalkan perbuatan yang buruk yang telah kamu lakukan. Jadi istighfar menyucikan, ubat untuk kita sucikan diri kita daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi beristighfar dan berasa bergembira untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin dia syok beribadah, sebagaimana ahlul fusuk, orang yang fasik, mereka syok dalam melakukan maksiat. Begitulah kesedapan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah. Jadi akhlak kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keempat adalah merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar, bangun malam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajar diri kita untuk merasakan kesedapan dalam munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara munajat yang kita lakukan adalah salat. Wa anna fa innal musalli yunaji rabbahu fi salatihi. Nabi SAW mengatakan bahawasanya orang yang solat dia sedang bermunajat
dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam solatnya. Okey. Itu yang keempat, ya. Itu yang keempat. Yang kelima akhlak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita, Allah adalah yang pertama harus kita rujuk semasa setiap kesempitan. Yakni Allah Subhanahu wa taala menjadi rujukan kepada diri seseorang itu apabila berada di dalam kesempitan. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang boleh mengeluarkan kita daripada kesempitan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada seorang sahabat yang ketika kecil lagi, menunjukkan bahawasanya didikan agama ini perlu diajar dan diasuh daripada anak kecil lagi, yakni daripada usia meningkat baligh, perlu mengajarkan kepada mereka itu akan kefahaman Islam. Katanya Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, hadis hasan sahih, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ghulam, wahai anak kecil, wahai pemuda kecil. Al-ghulam, anak muda, iaitu anak-anak yang telah menginjak usia baligh. Ya ghulam, inni uallimuka kalimatin. Aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimah. Beberapa kalimah. Maka Nabi SAW mengatakan, ihfazillah yahfazuka. Peliharalah Allah, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan peliharamu. Apa makna pelihara Allah Subhanahu wa taala? Maksud pelihara Allah itu adalah pelihara agama Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa, dengan menghindari diri kita daripada segala perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, memelihara diri kita daripada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemeliharaan diri seorang itu yang dimasukkan ihfazillah, peliharalah diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan dengan pemeliharaan itu ada dua pemeliharaan. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam kitab Bahjatul Nazirin Syarah Riyadhus Salihin. Beliau mengatakan yang pertamanya makna memelihara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah memelihara batasan-batasan ataupun hak-hak serta berbagai perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, kita mengenalkan diri kita dengan perkara yang baik untuk kita lakukan, dan kita mencari perkara-perkara, mempelajari perkara-perkara yang haram untuk kita menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang haram. Seorang sahabat mengatakan, araftu lishar la lishar walakin litawaqquhi wa man lam ya'rifu syar waqa'a fihi. Aku ingin mengetahui akan kejahatan itu, bukan aku ingin melakukan kejahatan, akan tetapi untuk menjaga memelihara diri aku daripada jatuh kepada kejahatan. Barang siapa tidak tahu akan perkara-perkara yang jahat, maka ia akan jatuh di dalam perkara tersebut dalam keadaan dia tidak menyangka. Jadi pemeliharaan yang pertama, kena tahu perkara yang menjadi perintah Allah dan perkara yang menjadikan larangan Allah. Kita perlu tahu, perlu mencari inisiatif untuk mengetahuinya. Itu yang pertama, maksud pemeliharaan, jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memelihara anggota kita, tubuh badan kita, menjaga pandangan kita, menjaga kemaluan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga perut kita dan juga lidah kita. Anggota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tahu di mana tanggungjawab yang perlu kita letakkan, hak-hak yang perlu kita jaga agar ianya mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah, peliharalah hak Allah Subhanahu wa taala yang zahirnya daripada hukum syariat Islam dan yang batinnya daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memelihara hak Allah yang saya sebutkan tadi, dua bahagian tadi, yahfazuka, nescaya mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita? Bukanlah Allah menjaga kita dengan tempat, bukan Allah Ta'ala menjaga kita dengan bersekedudukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita, memelihara kita daripada kemaksiatan, menjaga, melindungi kita, menguatkan kita, menenangkan hati kita, memberikan kemenangan kepada kita, memelihara agama kita, memelihara diri kita daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Bahjatul Nazirin, pemeliharaan Allah terhadap seorang hambanya itu terbahagi kepada dua. Yang pertama, pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap berbagai kepentingan hambanya yang dinisbahkan kepada duniawi, seperti pemeliharaan badan, anaknya, keluarganya, hartanya dan sebagainya yang dinisbahkan kepada dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya manusia itu, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mu'aqibatun, para malaikat yang selalu menjaga mereka itu baina yadayhi wa min khalfihi, dari depan mereka dan dari belakang mereka, yahfazunahu, yang mana mereka itu dijaga min amrillah, daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga khusus kepada mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika, maka dengan sedemikian itu perlu kita menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perkara yang boleh mendapat pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala secara khususnya dengan kita menjaga wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya mempunyai pemeliharaan, mempunyai kelebihan-kelebihan agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud yahfazuka, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, pemeliharaan keperluan yang dinisbahkan kepada duniawi. Yang kedua, pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita apabila kita menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya ulama, pemeliharaan terhadap agama kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala akan jaga kita, Allah jauhkan kita daripada benda yang syubhah, yang menyesatkan, dan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada syahwat yang membidasakan diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara diri kita. Kadang orang kita melakukan kebaikan, kita dilorongkan dalam lorong kebaikan, itu adalah pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah izin Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kita. Maka selazimnya kita yang Allah Ta'ala berikan ini untuk kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa benda itu berlaku? Sebab dia pertama, kita pelihara hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memelihara hak kita. Jadi dalam hadis tersebut mengatakan, ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifuka fi syiddah. Peliharalah, jagalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kamu berada di dalam nikmat. Yani kita berada dalam keadaan senang, kita mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'rifka fi syiddah, maka bila kamu berada dalam keadaan susah, lebih-lebih lagi Allah Ta'ala hampir dengan kamu. Bila kita senang pun kita sentiasa menjaga hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, kita susah, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cepat untuk membantu kepada kita. Jadi segala sempit kehidupan itu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan salah untuk kita mengadu, untuk melepaskan apa yang terbuku dalam hati kita, tetapi jangan lupa kita untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempitan di dalam kehidupan kita, kesempitan di dalam hati kita, kerana orang yang kita mengadu itu tidak boleh memberikan kepada kita ubat. Yang dapat memberikan ubat untuk merawat hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adab kita dengan Allah, rujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika senang dan ketika susah. Bukan ketika susah sahaja, bahkan ketika senang perlu kita senantiasa berada di dalam kebaikan dan menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, yang
kita kongsikan pada hari ini, akhlak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini yang terakhir, akhlak kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah dalam semua perkara. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara. Apa maksud tawakal? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyerahkan sandaran hati kita. Tawakal ni sifatnya sifat hati. Ya, katanya As-Sahal Ibn Abdullah mengatakan dalam Risalatul Qushairiyah, awalul maqam fi tawakkuli an yakuna al-'abdu baina yadayillah kal mayyit baina yadayil ghasil. Maqam yang pertama, seorang maqam tawakal yang pertama seorang itu, di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah umpama mayat yang berada di depan pemandi mayat tersebut. Yakni dia serahkan je badan dia, dipusing kiri kanan, depan belakang, dia serahkan semuanya kepada pemandi mayat ini, sebab dia dah tak ada kuasa dah. Begitulah awal tawakal seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala hatinya kepada Allah. Tawakal bukan berhenti meninggalkan usaha. Tawakal ini adalah sifat hati, adapun usaha itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang perlu kita lakukan, yang menjadi akan diri kita patuh dengan perintah Allah untuk berusaha mencari jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Adapun tawakal itu sifat hati yang mana ia berkaitan dengan iman. Usaha itu adalah satu ibadah yang terkait rapat dengan syariat ataupun Islam seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ketika Anas bin Malik mengatakan seorang datang kepada Nabi SAW dalam menunggang unta. Lalu apabila sampai di hadapan Nabi, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'uha wa atawakkalu 'ala Allah." Ya Rasulullah, adakah unta ni aku biar macam ni kemudian aku tawakal dengan Allah Taala? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Iqilha, ikat dia, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Mana kata di sini ada usaha, kemudian baru berserah diri. Usaha atas dasar jalan syariat. Adapun tawakal adalah sifat hati, sandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, itu makna bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal tempatnya di dalam hati. Harakat zahir ini tidak menafi tawakal seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana zahir ini adalah ibadah kita kepada Allah, syariat yang perlu kita tunaikan. Tawakal sifat hati, pegangan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, tawakal sandaran hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka dengan itu sudah memadai, sudah mencukupi bagi dirinya untuk segala-galanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada sesuatu yang dimusibahkan kepada kita melainkan kita mengetahui itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila perkara itu sudah terjadi, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka kepada Allah lah tempat seseorang orang yang bertawakal itu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah pegangan orang bertawakal, sandaran hati bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlulah kita menyerahkan sandaran hati kita dan meningkatkan usaha kita di dalam syariat Islam untuk mengambil asbab di dalam kehidupan. Dan selepas kita melaksanakan asbab tersebut, serahkan sandaran hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menyempitkan perkara tersebut selepas kita berusaha, maka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkan perkara tersebut selepas kita berusaha, itu adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan tawakal, sandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaAllah. Jadi selesai hari ini 3 akhlak adab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun untuk salat malam walaupun 2 rakaat, beristighfar di waktu malam dalam keadaan hati kita at-tadhallul, merasakan kehinaan diri kita di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempitan, minta dekat Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan pada kesempitan sahaja. Ketika dalam senang, lebih mudah untuk dibantu oleh Allah. Ketika kita susah, dalam senang pun kita ingat Allah, maka ketika kita susah, Allah Subhanahu wa taala sangat cepat untuk memakbulkan doa kita, mengkabulkan segala hajat kita. Dan yang ketiga, sandaran hati kita mesti kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada usaha kita, bukan kepada makhluk, bukan kepada sesiapa, hanya sandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wallahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, walaupun sedikit ianya dapat diamalkan. Amin, Allahumma amin. Sekadar itu sahaja insya-Allah. Dan kita akhiri dengan doa yang akan kita bacakan sama-sama. Doa selepas daripada majlis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنسى وذكر رب وفقنا وفقهم لما تترضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نظر ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم برضا بك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا بالياس ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جبرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضل وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عيدة تشي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita akhiri sama-sama dengan bacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع
ومن دعاء لا يستجاب لها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.